Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Muhammad Khalil bin Muhammad Yusof, pensyarah IDUP 2082 Psikologi Pendidikan dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pembentang pada hari ini ialah Nurul Hikmah binti Abdullah dan Nurul Syuhada binti Muhammad Zamri. Jadi, kumpulan kami akan membuat pembentangan berdasarkan dua soalan. Yang pertama, berdasarkan dua teori pembelajaran yang dipilih, jelaskan bagaimana guru dapat mengaplikasikan teori-teori tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran, termasuk untuk pelajar berkeperluan khas. Soalan yang kedua, huraikan cara-cara bagaimana guru dapat memotivasikan pelajar berdasarkan teori behavioris. Ini ialah keseluruhan apa yang akan kami bentangkan, iaitu dari segi teori, tokoh, prinsip, konsep dan cara guru mengaplikasikan teori behavioris dalam PMP, dan seterusnya cara memotivasikan pelajar berdasarkan teori behavioris. Kita masuk satu persatu. Yang pertama sekali ialah teori humanistik. Sebelum kita tahu cara guru mengaplikasikan teori humanistik dalam PMP, kita kena tahu dulu apa itu yang dimaksudkan dengan teori pembelajaran humanistik. Teori pembelajaran humanistik ni melihat manusia sebagai makhluk yang istimewa dan ada keupayaan yang mana tak sama pun dengan haiwan. Humanisme percaya manusia ni akan bertindak ikut dasar keperluan, motivasi, minat dan nilai. Gish and Berliner 1991 ada senaraikan 5 objektif asas pendidikan daripada pandangan humanistik ini. Yang pertama ialah memupuk pembelajaran arahkan diri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, mengembangkan keupayaan bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan perkara yang dipelajari. Yang ketiga, mengembangkan kreativiti dan pemikiran. Seterusnya, mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. Dan yang terakhir ialah mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi. Jadi apa yang kita boleh rungkaikan tentang teori pembelajaran humanistik ini ialah menjurus ke arah pembelajaran kendiri pelajar tersebut dengan cara mengembangkan kreativiti dan pemikiran tanpa bergantung kepada orang lain. Dan seterusnya pelajar tersebut akan bertanggungjawab terhadap apa yang dirancang, dilakukan dan apa yang telah dipelajari. Menurut Gish and Berliner lagi, prinsip-prinsip teori humanistik merangkumi murid akan mudah belajar perkara yang diketahui oleh mereka. Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. Penilaian kendiri hasil kerja murid merupakan penilaian bermakna. Perasaan adalah sama penting dengan fakta dan murid belajar dalam persekitaran yang tidak mengancam dan selamat. Jadi kita akan huraikan dengan lebih lanjut tentang prinsip ini di video yang seterusnya. Ini ialah dua tokoh dalam teori humanistik. Yang pertama ialah Carl Rogers. Carl Rogers terkenal dengan teori pembelajaran berasaskan pengalaman. Teori ini mengutamakan penlibatan murid secara langsung, iaitu dari segi merancang, menganalisis, merumus dan membuat keputusan. Rogers memperkenalkan dua kategori pembelajaran. Yang pertama ialah pembelajaran kognitif, di mana pembelajaran ini melibatkan akademik semata-mata, dan yang kedua ialah pembelajaran pengalaman yang melibatkan aplikasi pengetahuan seperti menjalankan projek memelihara alam sekitar, kemahiran menjahit, baik pulih peralatan elektrik, membaiki motosikal dan sebagainya. Ada dua prinsip Rogers. Yang pertama sekali ialah guru tidak boleh mengajar secara langsung tetapi hanya membimbing. Dan yang kedua ialah struktur dan organisasi diri menjadi lebih rigid kalau murid tersebut berasa terancam. Tokoh yang kedua ialah Abraham Maslow. Maslow ini terkenal dengan perkembangan potensi manusia, khususnya teori keperluan. Menurut Maslow, keperluan fisiologi dan keperluan psikologi perlu dipenuhi agar seseorang itu bermotivasi, mengembangkan potensi diri, belajar perkara baharu dan memanipulasi keupayaan diri sepenuhnya. Maslow membahagikan keperluan manusia kepada dua. Yang pertama sekali adalah keperluan kekurangan, deficiency need. Yang kedua ialah keperluan perkembangan. Sekiranya keperluan kekurangan masih belum dipenuhi, keperluan perkembangan tidak akan bermakna. Apabila keperluan kekurangan telah dipenuhi, individu tidak akan lagi bermotivasi untuk memenuhinya, tetapi akan bergerak ke arah hierarki yang lebih tinggi. Raja di bawah menunjukkan hierarki keperluan yang perlu dicapai untuk menjadi insan yang menyeluruh dan mencapai potensi ini.
Kita tengok yang paling bawah sekali adalah keperluan fisiologi. Keperluan fisiologi ni maksudnya keperluan murid yang telah dipenuhi. Sebagai contoh, murid kenyang, ada masa rehat, ada pengudaraan bilik darjah yang baik. Yang kedua ialah keperluan keselamatan, iaitu dari segi keadaan fizikal bilik darjah, sama ada selamat atau tidak untuk diduduki oleh murid. Sebagai contoh, saiz dan kursi meja sesuai dengan saiz murid. Kemudian aspek lain ialah guru menerima murid sebagai insan yang ada potensi, melayan murid sebagai individu dan juga bukan sebagai kelas. Kemudian guru memberikan tugasan sesuai dengan keupayaan murid. Jadi ini ialah pandangan tokoh berasaskan kepada pengalaman dan juga keperluan murid tersebut. Baik, kita masuk pula kepada bagaimana cara guru mengaplikasikan teori humanistik dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Baik, saya akan membentangkan 5 cara bagaimana guru mengaplikasikan teori ini di dalam kelas. Sebagai seorang guru, kita kena terima setiap murid kita ni tanpa syarat, tanpa potensi dan keupayaan. Maksudnya kat sini ialah kita kena layan setiap perbezaan murid itu secara adil. Yang kedua ialah guru hendaklah membantu murid menentukan matlamat yang realistik. Sebagai contoh, sebab apa datang sekolah? Sebab apa kena belajar? Sebab apa kita kena belajar pendidikan Islam sebagai contohnya. Yang ketiga ialah guru melibatkan murid dalam gerak kerja kumpulan, terutama pembelajaran kooperatif. Hal ini dapat membina hubungan sosial dan kemahiran emosi dan seterusnya membina komunikasi antara murid dan juga rakan-rakan yang lain. Seterusnya ialah guru menyesuaikan isi pelajaran dengan aras pemikiran, gaya pembelajaran dan juga keperluan murid. Sebagai contoh, dalam kelas akan ada murid yang lemah, murid yang sederhana dan juga murid yang cemerlang. Jadi guru perlu sesuaikan setiap aktiviti itu, pelbagai aktiviti supaya setiap murid dapat mencapai objektif yang sama. Sebagai contoh, kita janganlah terus terang tentang rukun wuduk. Sebaliknya, guru perlu terangkan dulu apa itu wuduk, kenapa kena wuduk sebagai contohnya. Akhir sekali ialah berpegang bahawa semua murid boleh belajar jika tempoh masa mencukupi dan menyediakan pembelajaran selaras dengan keupayaan murid. Untuk yang terakhir ini adalah selari dengan teori daripada Maslow berkaitan dengan keperluan fisiologi, di mana kita memberikan ruang kepada murid dan tidak memaksa murid tersebut. Secara keseluruhannya, teori humanistik ini ialah untuk menyediakan asas kepada perkembangan personal supaya pembelajaran sepanjang hayat berbentuk arah kendiri dapat berlaku. Kita beralih pula kepada teori yang kedua, iaitu teori behaviorist. Teori pembelajaran behaviorist ini dia ada 3 tokoh. Yang pertama sekali ialah Ivan Pavlov, yang kedua ialah Edward Lee Thorndike, yang ketiga ialah Bruce Frederick Skinner. Ivan Pavlov menggunakan pelaziman klasik iaitu classical conditioning, di mana ianya ada kaitan hubungan antara rangsangan neutral dan juga rangsangan semula jadi. Ada 3 rangsangan yang kita perlu tahu. Yang pertama sekali ialah rangsangan neutral. Rangsangan neutral ini bila mana kita tak ada kaitan pun dengan objek atau peristiwa tersebut, tapi kita akan memberi respon kepadanya. Yang kedua ialah rangsangan semula jadi dan yang ketiga ialah rangsangan terlazim. Rangsangan terlazim ni sebagai contoh ialah apabila kita sejuk, kita tarik selimut. Apabila kita lapar, kita makan. Pavlov mengemukakan 5 konsep pembelajaran. Yang pertama sekali ialah pengulangan, yang kedua generalisasi, yang ketiga diskriminasi, yang keempat penghapusan dan yang kelima ialah pembelajaran semula. Saya akan terangkan sedikit tentang generalisasi, diskriminasi dan juga penghapusan. Saya bagi satu situasi berkaitan dengan generalisasi di mana seorang murid ni dia takut kepada guru matematik yang memang sentiasa tegas, dan murid ini dia akan jadi takut kepada pelajaran matematik dan semua guru yang mengajar matematik. Berkait dengan diskriminasi bila mana murid ini akan bertindak kepada rangsangan tertentu saja. Sebagai contoh, murid yang takut kepada guru matematik tadi tidak akan takut kepada guru yang ajar mata pelajaran lain. Sebab apa? Sebab ada perbezaan yang ketara dalam isi kandungan dan juga kaedah pembelajaran. Penghapusan pula ialah bagaimana murid dia nak atasi perasaan takut kepada guru matematik tadi sekiranya murid tu dia dapat satu guru matematik yang lain yang boleh faham kelemahan dia, yang pandai menggunakan kaedah yang sesuai, dan juga guru tu boleh menyediakan aktiviti pembelajaran yang berkesan. Jadi perasaan takut tu perasaan benci tu akan terhakis secara beransur-ansur.
Kita beralih kepada teori pelaziman operan daripada Thorndike, di mana Thorndike ini menggunakan operan melalui proses connectionism. Maksud connection di sini ialah apabila rangsangan dengan gerak balas akan jadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan atau memuaskan. 3 konsep yang dibawakan oleh Thorndike iaitu hukum kesediaan, hukum latihan dan juga hukum kesan. Hukum kesediaan ini berkaitan dengan guru perlu pastikan murid ada kesediaan yang diperlukan sebelum nak mulakan sesuatu topik ataupun aktiviti pembelajaran. Hukum latihan pula ialah latihan dalam pelbagai bentuk, lepas tu ada latihan yang pelbagai tahap, kemudian ada pengulangan, latih tubi dan juga aplikasi kemahiran dan juga pengetahuan yang dipelajari dalam situasi tersebut. Hukum kesan pula ada 2, kesan yang menyeronokkan dan juga yang kedua ialah kesan yang tidak memuaskan. Bila ada kesan yang menyeronokkan ni, akan ada gerak balas itu berulang. Sebagai contoh, bila murid dapat menguasai pembelajaran akan dapat pujian, akan berpuas hati dan gembira. Ini akan menyebabkan murid tersebut akan lebih berusaha dengan lebih gigih untuk terus berjaya. Berbeza dengan kesan yang tidak memuaskan, bila mana murid tak dapat kuasai pembelajaran, ianya akan dimarahi, dikecam, dikritik, jadi murid akan rasa kecewa dan hilang minat untuk belajar. Jadi rangsangan daripada guru tersebut sangat memberi kesan kepada gerak balas pelajar. Ini yang dinamakan dengan connection. Yang ketiga ialah teori pelaziman daripada Skinner. Skinner berpendapat bahawa keadaan dalaman dalam mempengaruhi tingkah laku sebagaimana rangsangan luaran. Skinner menekankan hasil kesan daripada sesuatu akibat yang membawa kepada tingkah laku yang baharu, tingkah laku yang diteruskan atau diulangi dan sebaliknya. Konsep yang dibawakan oleh Skinner ini ada 2. Yang pertama sekali ialah peneguhan dan yang kedua sekali adalah hukuman. Peneguhan ini dia ada peneguhan yang positif dan juga peneguhan yang negatif. Ada kesilapan sikit kat situ. Peneguhan positif ni bila mana ada pujian, galakan dan ganjaran yang diterima akan merangsang kepada gerak balas yang seterusnya. Sebagai contoh, bila murid siapkan kerja, jadi guru akan bagi pujian yang memberangsangkan. Jadi ini akan menyebabkan murid akan berasa seronok untuk menyiapkan tugasan pada masa hadapan. Peneguhan negatif pula sebagai contohnya ialah guru menegur murid yang berebut panjang, ada satu yang negatif dan tidak kemas setiap kali guru masuk ke kelas. Jadinya murid tu dia potong dan disikat rambut untuk mengelakkan daripada ditegur. Dengan itu guru tidak lagi mengkritik dan murid kekal menjaga kekemasan rambutnya. Hukuman pula ada 2 iaitu hukuman persembah iaitu beri dan yang kedua ialah hukuman singkir, tarik balik. Hukuman persembah atau beri ini kebiasaannya akan diulangi. Sebagai contoh, bila kena rotan, kena tampar, kena sebat, murid dia akan ulang lagi kesalahan yang sama. Ini yang dikatakan dengan hukuman persembah. Berbeza dengan hukuman singkir iaitu tarik balik ini, kebanyakannya ibu bapa lakukan pada zaman sekarang ni. Sebagai contoh, apabila anak melakukan kesalahan, murid melakukan kesalahan, jadi tak boleh tonton TV, tak boleh tonton rancangan kegemaran, tak boleh keluar malam dan sebagainya. Jadi apa yang kita dapat simpulkan tentang teori pembelajaran behavioris ini ialah pelaziman yang selalu dilakukan, diulang-ulang sehingga menyebabkan rangsangan itu terjadi. Dan rangsangan itu akan menyebabkan ada gerak balas yang akan menghasilkan hukum-hukum tertentu iaitu hukum kesediaan, latihan dan juga kesan. Dan hasil daripada hukum tersebut akan menghasilkan akibat yang membawa kepada tingkah laku yang baharu, sama ada perkara tersebut perlu diulangi atau diteruskan atau sebaliknya, iaitu dengan cara peneguhan dan juga hukuman. Kita masuk pula kepada bagaimana cara guru nak aplikasikan teori-teori yang disebutkan tadi dalam PMP. Ini ialah 5 langkah yang boleh digunakan oleh guru berdasarkan teori behavioris. Yang pertama sekali ialah aplikasi teknik peneguhan yang sesuai, di mana guru memberi maklum balas secara kerap dan spesifik sebaik sahaja selesai aktiviti. Ada 2 perkara berkaitan dengan teknik peneguhan ini. Yang pertama sekali ialah peneguhan berkala, yang kedua ialah peneguhan positif dan negatif. Peneguhan berkala yang pertama ialah berdasarkan masa, tetap dan berubah. Tetap ialah apabila murid menghadapi ujian pada setiap akhir bulan. Berubah sebagai contohnya ialah kuis. Dari segi isi kandungan juga ada nisbah tetap dan nisbah berubah. Bagi setiap 5 soalan, murid dapat menjawab dengan betul dan mereka mendapat 1 token. Nisbah 5-1. Murid boleh menukar token dengan aktiviti atau objek yang disukai. Itu ialah nisbah tetap. Bagi nisbah berubah, untuk menjawab soalan guru, murid kena angkat tangan.
Peluang untuk menjawab tidak dapat dijangkakan kerana apabila guru bertanya soalan akan ramai murid yang akan angkat tangan. Jadi guru yang akan memilih siapa yang akan menjawab soalan tersebut. Jadi benda ini akan berubah-ubah. Peneguhan positif dan negatif ini seperti mana yang saya telah terangkan sebelum ini. Sebagai contoh, guru bagi pujian. Wah, bagusnya, isi yang menarik. Dari segi hukuman pula kena guna hukuman yang adil seperti menggunakan tanda isyarat, tepuk bahu, berdiri di samping murid, memberi senyuman. Yang kedua ialah menyediakan langkah pengajaran secara berperingkat di mana satu aktiviti khusus bagi satu langkah pengajaran. Susunan langkah mestilah progresif dan murid menguasai langkah awal sebelum berpindah langkah yang lain. Guru juga boleh mengaplikasikan hukum kesediaan di mana hukum ini mengaitkan pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada. Sebagai contoh, jika kita nak ajar tentang solat, kita boleh kaitkan tentang rukun Islam. Dalam rukun Islam ada solat. Kemudian hukum ini ingin mencungkil rasa ingin tahu murid. Kemudian guru itu akan sediakan situasi yang merangsangkan dengan cara aktiviti yang pelbagai. Yang keempat ialah buat analisis tugasan. Guru memecahkan tugasan pembelajaran kepada langkah-langkah kecil, terutamanya kepada murid yang berkeperluan khas. Dan akhir sekali ialah aplikasi hukum latihan, membanyakkan pengulangan dan latih tubi, menyediakan latihan yang banyak dan pelbagai, variasikan latihan dalam bentuk amal dan gerak kerja kumpulan mengikut tahap murid iaitu lemah, sederhana dan juga pintar. Secara keseluruhannya, teori pembelajaran yang disebutkan tadi iaitu humanistik dan behavioris ini bukan sahaja sesuai untuk murid aliran perdana tetapi juga boleh diaplikasikan dalam pembelajaran murid berkeperluan khas. Setiap kategori murid berkeperluan khas mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Pembelajaran murid berkeperluan khas juga perlu disediakan dalam bentuk yang dipermudah dan disesuaikan. Namun rata-rata murid belajar daripada latih tubi, peneguhan, peniruan dan juga modeling. Jadi setiap aktiviti pembelajaran perlu diubah suai dan disesuaikan mengikut keperluan sama ada murid perdana ataupun murid berkeperluan khas. Berdasarkan teori humanistik, murid yang berkeperluan khas juga perlu kepada keperluan yang sama dengan murid perdana, di mana guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran yang menyerupai persekitaran pembelajaran murid normal, least restrictive environment. Kemudian guru perlu kenal pasti keupayaan murid dan sediakan rancangan pendidikan individu. Dan yang seterusnya adalah guru menggunakan pendekatan multisensori seperti mendengar, melihat, membuat, berbincang dan juga merasa. Hal ini kerana murid yang berkeperluan khas yang bermasalah penglihatan dan pendengaran sangat memerlukan kepada pendekatan khusus bagi masalah yang dialami. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada rakan saya Nurul Syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Syuhada binti Muhammad Zamri akan menyambung pembentangan berkaitan dengan cara-cara untuk memotivasikan pelajar berdasarkan teori behavioris. Kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan motivasi. Okey, baik. Ini adalah maksud motivasi, iaitu sesuatu kuasa yang mendorongkan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Ini adalah motivasi. Baik, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, motivasi ini dianggap sebagai salah satu unsur penting yang membolehkan murid-murid ini melibatkan diri secara aktif dalam kelas. Di samping menjadikan proses PMP itu berlangsung dalam keadaan yang bermakna, berfaedah dan menggembirakan. Motivasi pula terbagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Jom kita lihat satu persatu apa yang dimaksudkan dengan kedua-dua motivasi ini. Baik, motivasi intrinsik ni adalah sifat semula jadi dalam diri murid-murid itu. Dia hadir daripada dalaman diri murid-murid itu, sebab dia akan membuat tindakan untuk dia belajarlah tanpa mengira ganjaran. Kiranya kalau guru ni dia buat satu-satu aktiviti tu, murid tu akan jadi seronok sendiri. Kalau cikgu tu tak bagi hadiah pun, murid tu tak kisah. Berbeza dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ni adalah motivasi yang diwujudkan daripada faktor persekitaran. Murid ni akan belajar berusaha untuk mendapatkan ganjaran. Maksudnya persekitaran dia tengok kawan-kawan dia macam mana, guru ni macam mana. Kalau guru tu buat satu aktiviti, dia ada ganjaran, maksudnya dia ada hadiah kalau jawab jawapan dengan betul. Itu baru murid tu jadi semangat nak belajar.
Tu jadi satu motivasi ekstrinsik untuk murid-murid tu. Seperti yang saya maklumkan tadi, motivasi intrinsik ni adalah daripada dalaman, in kan. Okey, dorongan dan minat yang terdapat dalam diri seseorang murid itu untuk melakukan sesuatu tanpa mengambil kira ganjaran. Sebab teknik motivasi intrinsik ni dia berkait rapat dengan sifat semula jadi seseorang dengan unsur yang sedia ada dalam pembelajaran. Dan teknik motivasi intrinsik ni juga dia berkait rapat dengan aktiviti yang merupakan ganjaran dan berasal daripada gerakan dalaman. Macam mana nak faham, macam mana guru tu nak aplikasi benda ni? Jom kita tengok. Berikut merupakan antara cara yang sesuai untuk guru-guru ni memotivasikan murid dia secara intrinsik. Bagaimana? Yang pertama, guru ni boleh rangsangkan murid tu untuk mencari pengetahuan sendiri. Baik, sebagai contoh, hari ni guru ni bagi tahu, minggu depan kita nak belajar tajuk tayamum. Okey, contoh murid ni tak pernah dengar pun apa itu tayamum. Dia jadi macam tertanya-tanya. Nak balik tanya ibu lah, nak balik tanya ayah lah apa itu tayamum. Begitu juga boleh gunakan strategi seperti kejutan, kekeliruan, konflik untuk kekalkan naluri ingin tahu. Dah minggu ni dah masuk dah belajar untuk tajuk tayamum. Lepas tu guru ni timbulkan persoalan lain. Okay, sebagai contoh, satu-satu tempat yang tak ada air, kita boleh tayamum. Tapi tiba-tiba ada air sirap pula ataupun ada air arak. Boleh tak kita gunakan untuk tayamum? Air juga tu kan. Okey, tu sebagai contoh menimbulkan kekeliruan untuk murid ni. Seterusnya, guru boleh gunakan teknik permainan dan simulasi. Ini yang paling popular lah. Murid-murid jadi seronok apabila dia belajar sambil bermain sambil belajar. Macam tu. Okey, dan yang seterusnya, guru boleh gunakan pelbagai medium persembahan seperti video, lakonan dan buat kuis terhadap murid-murid tu. Jadi murid-murid itu jadi seronok sendiri nak belajar. Dia tak jadi bosan. Baik, kita beralih kepada motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ini timbul daripada hasil faktor luaran seperti ganjaran dan dendaan. Ianya berkait rapat dengan unsur luaran yang tidak semula jadi dengan pembelajaran. Macam mana tu? Okey, contoh, guru memberi ganjaran yang nyata seperti pujian, hadiah, markah, penghargaan kepada murid-murid yang berjaya melaksanakan aktiviti yang diberikan. Okey, dalam keadaan tertentu, motivasi ekstrinsik inilah yang paling-paling dirasakan sesuai lah untuk pencapaian akademik murid-murid ni atau untuk melahirkan tingkah laku yang produktif. Contohnya dalam mengalih murid-murid ni ke arah kejayaan pembelajaran dan tingkah laku produktif di dalam bilik darjah serta di luar bilik darjah. Sekarang kita lihat pula bagaimana guru ni nak memotivasikan pelajar berdasarkan teori behavioris. Tadi kita lihat motivasi ni ada dua jenis. Sekarang kita lihat menurut pendekatan behavioris pula. Motivasi dari perspektif behavioris ni dia amat berkait rapat dengan prinsip yang mana tingkah laku murid-murid ni diberikan peneguhan. Okey. Untuk memotivasikan murid ni, guru mesti mengiktiraf kejayaan murid-murid serta membantu murid-murid ni menimbang nilai dan manfaat peribadi mereka ni terhadap pembelajaran yang mereka pelajari. Sebab kajian menunjukkan aktiviti yang menyeronokkan boleh ditingkatkan melalui peneguhan ekstrinsik daripada luaran guru tu sendiri. Tapi pelakuan akan merosot jika peneguhan ekstrinsik ni diberhentikan. Macam mana pula dah? Okey, peneguhan ekstrinsik ni dia akan bagi kesan tahu dekat murid-murid tu jika murid-murid ni ada tanggapan bahawa peneguhan ni sebagai cara untuk kawal mereka ataupun untuk memanipulasi murid-murid ni, bukan saja untuk merangsang penambahbaikan dan kemajuan. Jadi, apabila guru ni nak guna peneguhan ekstrinsik ni, guru perlu pastikan betul-betul bahawa peneguhan ekstrinsik ni memang satu keperluan untuk budak-budak tu, untuk murid-murid guru tu yang dah memang tak ada semangat nak belajar, dah tak ada keinginan dah daripada dalaman ataupun keinginan ekstrinsik untuk menguasai kemahiran akademik. Boleh kata dalam bahasa mudahnya untuk kelas-kelas
yang belakang lah. Contoh. Okey. Sebab tu motivasi pelajar berdasarkan pendekatan behavioris ni, dia lebih menekankan kepada peneguhan ekstrinsik. Okey, peneguhan ekstrinsik yang berterusan daripada guru dapat meningkatkan kemahiran dan kompetensi murid-murid ni akan menjadi lebih baik. Sebab murid-murid ni akan mula berpandangan bahawa aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh guru seperti pujian, bagi hadiah, bagi ganjaran, dia rasa sesuai benda tu untuk dia libatkan diri demi kebaikan diri sendirilah. Sebab tu kata peneguhan ekstrinsik daripada guru ni satu pendekatan yang paling sesuai untuk murid-murid yang dah kurang keinginan untuk menguasai kemahiran akademik secara dalaman. Oleh hal yang demikian, guru ni perlu secara konsisten lah memberi ganjaran kepada sesuatu tingkah laku yang diharapkan daripada murid-murid itu. Bila murid ni buat sesuatu yang baik, yang guru tu nakkan daripada murid-murid tu, okey, dia bagi ganjaran, bagi pujian. Tak semestinya bagi hadiah, bagi pujian kat murid-murid tu pun dikira ganjaran juga. Okay. Dan ini secara tidak langsung akan membentuk kebiasaan dalam diri murid-murid itu, atau lebih dikenali sebagai pelaziman lah menurut behavioris kan, untuk murid-murid itu bertindak dengan cara yang baik ataupun cara yang tertentu yang diharapkan oleh guru tersebut. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.